Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu untuk semester yang baru, dan saya diamanahkan untuk membawa tuan-tuan melalui satu perjalanan untuk mengembara dalam ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang menjadi bacaan ataupun pilihan untuk kita membaca Al-Quran. Yang kita tahu, kita sekarang ini hanya membaca satu riwayat, iaitu riwayat Hafs an Asim. Dan insya-Allah dalam pertemuan satu semester ini kita cuba dedahkan nama imam-imam selain daripada Imam Asim. Ni kena. Okey, untuk daripada kelas perkongsian ini, perkara yang akan kita bincangkan dalam subjek qiraat mutawatir ini ialah, yang pertamanya kita ingin berkongsi ataupun menambah baik maklumat yang sedia ada. Yang sebelum ni kita sudah ada maklumat tentang bacaan tajwid, kan? Tajwid yang fokusnya kepada Imam Hafs an Asim. Tapi mungkin dalam pertemuan yang bersiri ini kita cuba untuk memperkenalkan selain daripada ilmu tajwid Hafs an Asim, juga bacaan-bacaan selain Hafs an Asim. Dan kita akan fokus kepada bentuk-bentuk bacaan dan riwayat-riwayat perawi-perawi mereka. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal, yang mutawatir, yang ada dalam sejarah imam-imam qiraat ini ada 10, iaitu Imam Nafi', Imam Ibn Kathir, Imam Abu Amru, Imam Ibn Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan Imam Khalaf. Kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan biodata ataupun biografi mereka. Kalau ini pun kita akan pergi secara ekspres lah. Dan untuk pertemuan pada pagi ini, dalam tempoh sejam ini, saya cuba untuk membincangkan 5 perkara. Iaitu yang pertamanya, mabadi' ilmu qiraat, dasar-dasar ilmu. Biasanya mabadi' ni kalau kita belajar apa-apa pun mesti ada mabadi' ilmu qiraat. Mabadi' setiap ilmu, mabadi' ilmu usulul fiqh, mabadi' ilmu at-tajwid, mabadi' ilmu al-fiqh dan sebagainya. Ilmu akidah mesti ada dasar ataupun asas-asas. Kemudian fawaid, faedah wa masail muhimmah, dan isu-isu yang penting yang perlu di highlightkan. Fawaid wa masail muhimmah. Yang ketiga, kita nak melihat sejarah pembukuan ilmu qiraat. Ini penting. Sebelum kita mengenal ataupun kita mengetahui sesuatu, kita mesti mengenal asal usul. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan ilmu qiraat, sejarahnya, sebelum kita berkahwin dengannya. Kemudian maksud 7 huruf yang dipanggil ahrufus sab'ah, yang menjadi kekeliruan kepada sebahagian penuntut ilmu. Apakah yang dimaksudkan dengan 7 huruf ini? 7 qiraat ke, 7 bahasa ke, 7 imam ke, kan? Dan kita akan bercerita berkenaan dengan biodata imam. Biodata imam secara ringkas. Seterusnya, kita melihat tajuk yang perkara pertama, iaitu mabadi' ilmu qiraat, asas-asas ilmu qiraat.
Biasanya dia ada 10 mabadi'. Setiap perkara tu dia ada 10 asas yang kita kena tahulah. Iaitu yang pertamanya, bila kita bercakap tentang asas ini, kita kena kenal ta'rifuhu. Ta'rif sesuatu ilmu. Kemudian mawdu'uhu. Kemudian thamaratuhu. Kemudian fadluhu. Kemudian wadi'uhu. Kemudian ismuhu. Kemudian istimdaduhu. Wa hukmu syari'u fihi. Wa masailuhu. Kan? Ada 10 kan? Ke-9 ni. Okey. Ini dia tulis 9. Ta'rif makna definisi. Definisi ilmu qiraat. Mawdu' itu isu-isu yang dibincangkan, perbahasan di dalamnya. Thamaratuhu, mengapa kita belajar, apa faedahnya. Fadluhu, kedudukannya. Kenapa kita belajar, apakah kedudukannya. Wadi'uhu, siapakah yang penulis, yang pengumpul, yang pembicara ataupun pahlawan di dalamnya, tokoh-tokoh di dalamnya. Ataupun ismuhu, nama yang di dalam certificate of birth dia tu nama apa. Istimdaduhu, puncanya daripada mana, sumbernya daripada mana. Hukmu syari'u fihi, apakah hukum agama kepada perkara ini, pada ilmu ini. Dan masailuhu, permasalahan-permasalahan yang timbul. Ini perkara-perkara yang kita kena tahu. Bila dalam semua ilmu lah, dia akan ada lah. Kita kata ilmu akidah, siapa yang menyusun, siapa, nama dia macam mana, nama tu macam-macam kan. Ada ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu macam mana. Jadi kita kena tahu nama yang di dalam IC dia macam mana. Okey. Ini mabadi asas ilmu qiraat. Ilmu qiraat ini arafahu Ibn al-Jazari. Ilmu qiraat biqaulihi kaifiyatu ada'i kalimatil Quran wa ikhtilafiha mansubatin ila naqiliha. Ilmu qiraat ni adalah ilmu untuk kita mengetahui bagaimana cara kita nak membaca perkataan-perkataan Al-Quran dan perbezaan-perbezaan yang ada di dalamnya yang kita sandarkan kepada orang yang membawa perkara itu kepada kita. Siapa yang membawa? Imam-imam lah. Imam-imam yang bawa. Mawdu'uhu, topik yang dibincangkan ialah kalimatul Quran Al-Karim adaan wa nutqan. Huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah dari segi pembacaan dan penuturan. Kita nak menutur macam mana? Nak idgham ke, izhar ke, ataupun kita nak bacaan tu nak imalah ke, nak taklil ke, nak tashil ke, nak itu cara menunaikan. Kemudian samaratuhu, faedahnya, kenapa kita kena tahu ilmu qiraat ini? Yang pertamanya siyanatul lafzul Qur'ani minal khata'i. Supaya kita nak menjaga lafaz-lafaz Al-Quran itu daripada tersilap dalam bacaan. Yang kedua, menjaga daripada taghyir, berubah. Yang ketiga, minat tahrif, daripada penyelewengan. Yang keempat, wat-tamyiz baina qiraatil qurra, dan kita nak bezakan di antara bacaan imam-imam. Imam ni baca macam mana, Imam Mekah baca macam mana, Imam Madinah baca macam mana, Imam Kufah baca macam mana. Jadi kita nak tengok perbezaan. Yang ketiga, yang seterusnya, yang keempat, fadluhu, kedudukan ilmu ini. Huwa ilmun min ulumil Quran. Ilmu qiraat itu adalah salah satu daripada ilmu ulum Quran yang lain, seperti ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu ulum Quran, ilmu nasikh mansukh dan sebagainya. Selain ada juga ilmu tajwid atau ada ilmu qiraat, ilmu tafsir. Jadi ilmu qiraat salah satu. Wa hiya min asyrafil ulum, dia di antara ilmu yang termulia. Kenapa? Ilmu yang termulia dalam syariat. Kenapa? Kerana kedudukannya yang tinggi, lita'alluqiha bi kitabillahil azim, kerana dia direct, hubungannya secara langsung dengan Al-Quran, hubungan baca Quran direct. Jadi tinggilah kedudukannya. Sebab apa? Sebab setiap huruf yang dibaca tu dapat 10 markah kan. Ilmu lain dapat pahala, tapi tidak ada kelebihan yang setiap huruf yang dibaca itu. Yang ni ada hadis yang menyebut tentang kelebihan membaca satu huruf dari Al-Quran. Yang ni direct kelebihan dia tu, tanpa kita menafikan kemuliaan ilmu-ilmu lain lah. Wadi'uhu a'immatul qira'ah, yang penyusunnya siapa? Imam-imam qura'. Wa awwalu man dawwana fihi Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dikatakan yang pertama yang menyusun ini ialah Imam Ubaid Al-Qasim bin Salam, orang yang pertama menulis
Imam ni, imam qiraat ni, para ulama dulu di kalangan sahabat pun dah imam dah. Dia tuan guru, tetapi yang menulis, yang menyusun. Yang dimaksudkan di sini, yang menyusun secara bertulis. Sekejap. Ada request untuk project screen. Sekejap. Sorry. Nika. Sekejap. Stop sharing. Screen. Sama juga. Ada problem ke? Tak ada. Mereka cakap ni presenter screen. Nak full screen. Tapi kalau dah macam tu, kita kat sini dah full screen. Kita full screen lah. Okey, cukup. Mesti nampak. Okay. Okay, next. Okay, seterusnya perkara-perkara penting, masail muhimmah. Dalam hal ini ada perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian lah dalam kita berbicara. Mungkin penting tu, isu tu akan timbul mungkin sebelum belajar timbul, tengah-tengah belajar timbul isu, ataupun di akhir nanti nak buat apa kita belajar, akan timbul isu-isu macam tu lah. Ni apa ni, datang belajar ni qiraat ni macam mana, jadi akan ada timbul. Jadi kita nak tahu ada berapa perkongsian fawaid ini. Yang pertamanya, kita tahu bahawa ilmu qiraat ini bukan suatu rekaan, bukan satu reka cipta, bahkan dia ada asas. Kenapa? Kerana berasaskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawatara ataupun tawatur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu inna hadzal Qur'an unzila ala 7 ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat tentang Al-Quran ini diturunkan di atas 7 jenis bacaan. Jadi bacalah mana-mana yang senang. Waqtalafu fil murad bihadhil ahruf as-7. Tapi mereka berbeza dalam mentafsirkan apakah maksud ahruf as-7 ini. 7 bentuk bacaan ni macam mana? 7 imam ke, 7 bahasa ke, 7 lahajat ke dan sebagainya. Wa aqrab ma qila 'anil ahruf as-7 allati nazala biha al-Quran hiya al-lughat. Ini satu pandangan lah. Yang kata 7 bahasa. Au hiya lahajatul qabail al-arabiyyah ar-ra'isiyah. Ataupun 7 lahjah kabilah Arab. Okey. Kemudian ada isu lain, qiraat yang dibaca, bacaan Quran yang sah ni bila ada 3 syarat lah, rukun. Ittisalus sanad, kemudian syaratul tawatur ini, sihhatul qiraat ni dia ada mutawatir, kemudian muwafaqah rasmul Quran Utsmani dan muwafaqah lughah Arabiyah. Mana ada sanad yang bersambung, menepati resam Utsmani dalam Al-Quran dan menepati bahasa Arab. Mana itu rukun bacaan yang betul lah. Okay. Seterusnya, syarat al-muqri an yakuna musliman aqilan balighan thiqatan ma'munan dhabitan khaliyan minal fusqi wa musqitatul muru'ah. Imam yang nak mengajar ni, tokoh tuan guru yang nak mengajar ni di kalangan para ulama ini, mereka itu ada beberapa syarat. Yang pertamanya muslim, kemudian aqil, kemudian baligh. Ini biasalah dalam hukum mana-mana pun, mutaklifi, muslim, aqil, baligh. Tambah lagi thiqah. Kemudian ma'mun,
dipercayai, dia tidak buat benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah dan kepercayaan kepadanya. Orang percaya kepada dia, trust on him. Dhabitan, dan dari segi kecekapannya memang dhabit. Dhabit ni kita belajar ada dua kan, penulisan dan juga dhabtu kitabin wa dhabtu sadrin kan, dari segi hafazan dan juga ni. Khalian minal fusqi, dan dia ni tidak ada cacat cela, tidak terlibat sedikit pun dengan kes-kes mahkamah. Kes-kes jenayah zaman tu lah kan, ataupun tomahan-tomahan orang tak tomah pun dia. Wa musqitatul muru'ah, dan perkara yang menjatuhkan maruah dia. Wa yajibu ala kullin man qara'a atau aqra'a an yukhlisa an-niyyah lillahi ta'ala. Orang yang mengajarkannya ataupun belajar daripadanya, ini memanglah menjadi syarat belajarlah, wajib. Ikhlas niat kerana Allah Ta'ala. Wala yutlabu bidzalika gharadan min agradid dunya. Tidak boleh menuntut apa-apa tuntutan keduniaan. Kemudian wayanbaghi lahu at-tahsin hay'atuhu wal yahdhar min al-balabis al-manhi anha wa mimma la yaliqu bi amsalihi. Dan memang sepatutnya dia mesti sentiasa menambah baik keadaan dirinya, kan? Keadaan dirinya, persembahan dirinya, penampilan dirinya, dan mesti mengelakkan daripada pakaian-pakaian yang dilarang, terutama yang menimbulkan fitnah ataupun kesyahwasangkaan manusia. Macam kita kata, bagi kita di tempat kita ni, kalau musim panas kita pakai topi, ada apa, cap, ada tudu tu, tak apalah kalau tengah padang kan. Tapi kalau kita pergi solat Jumaat kan, tiba-tiba pakai topi cap ni, polis pun tahan, dia kata, awak nak pergi mana ni? Kat sini ni yang daftar Jumaat saja yang boleh datang solat Jumaat, awak nak pergi mana ni? Kita tak datang solat Jumaat, tapi sebab pemakaian kita tu tak menamakan bahawa kita ni nak pergi solat Jumaat. Begitulah juga zaman tu pun, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan ataupun menimbulkan syahwasangka dari segi pemakaian dan dalam macam-macam hal lain lagi lah. Sebab itulah kita tengok setengah ustaz ni dia mempertahankan cara pemakaian dia, pakai jubah, pakai serban, pakai rida dan sebagainya, kerana mereka nak mempertahankan inilah nilai-nilai penampilan. Wa yajlis ghaira muttaki mustaqbil al-qiblah mutatahhiran. Ini antara perkara yang mesti dilaksanakan ketika datang belajar membaca Al-Quran ataupun datang membacakan Al-Quran. Ta'allumul Quran wa ta'limuhu. Para qari ni dan para penuntut ilmu ni, qari dan mukri dan perawi ni, mereka menjaga perkara-perkara itu, yang nak membacakan Al-Quran dan yang nak mengajarkan Al-Quran. Sebab itulah sama juga dalam bidang hadis pun sama juga, mereka akan duduk dalam keadaan menghadap kiblat, dalam keadaan bersih, dan memakai minyak-minyak wangi semampunya. Wala ya'bath bi lihiyatihi, tidak bermain-main, hatta janggut dia pun. Kita ni bermain-main sekarang ni, kalau dulu tak ada handset nak main kan, tak ada earphone, tak ada. Mereka main janggut lah, main janggut, main pakai serban betul-betul kan. Tapi sekarang ni tak ada dah orang tak pakai serban, tak pakai ni, main handset je. Wala ya'bath bi lihiyatihi wa yahfaz basarahu wal yakun khashi'an mutadabbiran fi ma'ani al-Quran. Dan mereka menjaga pandangan, ya, dan mereka sentiasa khusyuk mentadabbur setiap maksud-maksud Al-Quran ketika mereka bertalaqi bacaan Al-Quran. Dan seterusnya, la budda li kulli man arada an yaqra' bi mudmani kitabi an yahfazahu an dhahri qalbin wal yastahdir bi ikhtilaf al-qira'. Orang yang belajar Al-Quran, qiraat terutamanya, sebelum mereka datang belajar tu, mereka sudah preparation kat rumah, hafal semua apa yang nak belajar hari ni, matannya, dalilnya, apa-apanya, yang pertamanya, asas untuk belajar Quran itu, dia kena hafal Quran siap-siap dah. Itu di antara syarat. Macam pengalaman saya ketika belajar di Madinah dahulu, nak masuk kuliah Quran ini wajib hafaz Quran dulu. Kalau tak hafal Quran, dia akan channelkan ke kuliah lain.
Kalau nak masuk kuliah Quran, okey, wajib hafal Quran dulu. Kalau tak hafal Quran, dia kata awak masuk kuliah syariah lah, ataupun kuliah hadis lah. Tapi bukan bermaksud kuliah lain tu rendah, tapi untuk preparation, supaya tidak, sebab dalam kelas tu orang tak tanya dah, cari bila sebut ayat ni orang tahu dah di mana ayat tu. Bukan mula nak search dengan ayat kat mana, tak. Sebab semua sudah ada dalam hafazan masing-masing. Seperti itulah Imam Syafi'i pun sebelum dia datang belajar Muwatta dengan Imam Malik, dia hafal semua hadis-hadis. Kan? Bila Imam Malik mengajar rahimahullah, terus dia tahu kat mana ni bab apa kan, page berapa lah kalau kita kan. Supaya kita tidak tertinggal dan dapat follow dengan baik. Wa yumayyiz kullu qari'in binfiradihi wa illa yaqa'u lahu min at-takhlid wal fasad al-kabir. Kalau dia tidak hafal perkara ini, dia akan berada dalam trouble lah. Tak boleh nak follow, tertinggal, confused dan sebagainya. Okey. Ini dalam belajar. Memang pengalaman dulu ketika saya ni kan mana dah off ni. Off screen. Okey, seterusnya pengalaman saya belajar dulu pun sama juga. Memang kena belajar, kena hafal matan-matan. Al-Quran tu dia kira memang dah hafal dah. Matan-matan subjek tu. Kalau nak belajar qiraat, matan qiraat. Kalau nak belajar fawasil, matan fawasil. Nak belajar Rasmul Quran, matan Rasmul Quran. Kalau subjek-subjek lain tak adalah kita hafal matan, walaupun ada matan juga, matan Baiquniyah ke untuk mustalahul hadis, matan usul fiqh ke, ada matan dia, macam-macam matan lagi lah. Dulu pernah, ataupun tajwid. Kalau matan tajwid ni matan apa Hajah? Kalau tajwid ni, orang belajar tajwid matan apa? Jazari lagi. Yang basic apa? Yang basic Tuhfatul Atfal kan? Matan Tuhfatul Atfal. Yang tu didedahkan awal lah, supaya bila kita menghafal tu, kita senang nak membawa dalil. Okey, seterusnya, kenapa off screen begitu? Yang ketiga, dalam Zoom ada. Okey, tak apa. Sejarah pembukuan ilmu qiraat. Okey, sebelum kita tengok ni, off sini. Sini yang off. Sejarah pembukuan ilmu qiraat. Saya bacalah sejarah pembukaan ilmu qiraat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bacaan Al-Quran kepada para sahabatnya dalam 7 huruf, 7 ahruf, bertujuan agar mempermudah membaca Al-Quran sesuai dengan ungkapan bahasa orang yang membacanya. Akan tetapi bentuk qiraat yang diterima sahabat itu masing-masing berbeza, ada kelainan. Dari situlah sampai saat ini para ulama mempelajari ilmu qiraat lalu menyebarkannya berdasarkan apa yang dia dapatlah. Ada 2 pendapat mengenai asal ilmu qiraat. Pendapat pertama mengatakan bahawa ilmu qiraat asalnya dari Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Alasannya, sebahagian besar surah-surah di dalam Al-Quran adalah surah Makkiyah, di mana terdapat juga di dalamnya perbahasan qiraat, sebagaimana yang terdapat dalam surah-surah Madaniyah. Inilah yang menunjukkan bahawa ilmu qiraat itu berasal dari Mekah. Lahirnya di mana? Tempat dia lahir, kan? Kemudian, ini berdasarkan pendapat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa baik. Haddatsana Sa'id bin Uqair qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala haddatsani Ubaidullah bin Abdullah bin anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yuziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Hadisnya daripada Syaibah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Ubaidillah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah membaca Al-Quran kepadaku di atas 1 huruf. Maka aku membaca huruf tersebut dan setiap kali aku meminta tambahan, lalu dia menambahkan kepadaku sehingga terkumpul 7 huruf. Ini hadis, salah satu daripada hadis-hadis 7 huruf. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahawa ilmu qiraat berasal dari Mekah, Madinah. Okey, berasal dari Madinah. Kenapa? Sesudah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu orang baru memeluk agama Islam. Sudah banyak dan saling berbeza ungkapan bahasa Arab dan dialeknya. Terdapat beberapa hadis yang menerangkan mengenai Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Dan salah satunya ialah maksud 7 huruf. Ya. Yang pertama, menurut pandangan Imam Al-Fadl Al-Razi, maksud 7 huruf itu adalah yang pertama, khilaf pada isim, pada kata nama. Sama ada dibaca dengan ifrad ataupun muthanna ataupun jamak. Contoh ifrad, bukan ifrad. Khati'atuh, satu dosa. Dibaca dengan khati'atuh, baca dengan dosa-dosanya. Ataupun al-musanna, dibaca dengan al-awlayan, musanna. Dibaca dengan jamak al-awwalina. Sebab dalam mushaf awlayan tu tak ada alif. Layan tu tak ada alif, dia alif kecil saja. Ini boleh baca dengan sama ada awlayan ataupun awwalina. Kan, kalau kita buang alif tu samalah ejaan dia. Kan dalam Quran tu ada alif yang kekal, alif yang tambah. Kan, macam Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin tu alif yang tambah kan. Sebab boleh baca dengan Maliki dengan Maliki. Yang pertama khilaf pada isim. Yang kedua khilaf pada fi'il. Sama ada telah lalu fi'il madin ataupun fi'il mudhari' atau fi'il amr. Contoh fi'il madhi, faman tatawwa'a dibaca dengan tatawwa'a, ada ta tu, tatawwa'a dibaca dengan yattawwa'. Huruf ta dengan huruf ya. Rumahnya sama, cuma titiknya berbeza. Sama ada titik atas tatawwa'a, titik bawah yattawwa'. Yattawwa' tu fi'il mudhari'. Ataupun qala, fi'il madhi boleh dibaca dengan qul sebab tidak ada alif. Qala tu tidak ada alif kan. Baca dengan qul boleh baca. Huruf sama, qul, qaf, lam. Cuma alif tambah kecil ataupun buang alif. Qala fi'il madhi, qul fi'il amr. Ini khilaf pada perbuatan, pada kata nama dan kata perbuatan. Yang ketiga, khilaf pada i'rab. I'rab ni baris. Nak tahu dia ni marfu' ke, mansub ke, majrur ke, berdasar kepada baris lah. Jadi hasanatun, baris dua hadapan, marfu'. Tapi kalau baca dengan hasanatan, dengan baris dua di atas, maftuh, mansub lah. Kan? Hasanatun ataupun hasanatan. Ejaannya sama tapi barisnya berbeza. Okay, seterusnya yang keempat. Yang keempat, khilaf isbat ataupun hazaf. Kita nak kekalkan atau kita nak buang huruf itu. Contohnya perkataan Maliki Yaumiddin tadi. Maliki ni isbat huruf alif dibaca dengan hazaf huruf alif. Sama ada nak kekalkan huruf alif tu, alif kecil ataupun nak buang. Kalau kekalkan dibaca Maliki Yaumiddin. Kalau kita hazaf, kita akan baca Maliki Yaumiddin. Ini antara maksud perbezaan 7 huruf itu.
Perbezaan yang kelima, khilaf didahulukan ataupun dikemudiankan, seperti at-taqdim wa at-ta'khir. Nak baca takdim ke baca ta'khir, kataannya sama, hurufnya sama, ejaannya sama, tapi cara bacanya berbeza. Wa qatalu wa qutilu dibaca dengan wa qutilu wa qatalu. Hurufnya sama, kalau buang alif tu memang ejaannya sama. Alif tu boleh, alif tu alif yang boleh ditambah. Wa qutilu wa qatalu. Seterusnya khilaf ibdal, tukar. Boleh baca dengan fatabayyanu daripada tabayyun, ataupun baca dengan fatathabbatu, fatathabbatu dengan thabat, dengan tathabbut. Tathabbut tu kena sabit lah. Tabayyun tu semua orang tahu kan, tabayyun kan. Dulu orang tak tahu tabayyun apa, sekarang semua orang tahu dah. Ada program tabayyun. Tapi ada tibayyun kan. Yang terakhir ialah 7. Yang ketujuh khilaf lahjah, sama ada fathah, taqlid ataupun imalah. Ini lahjah. Baca dengan wadduha ke, wadduha ke, wadduha ke. Ejaan sama, tapi lahjahnya berbeza. Makan ke, make ke, makan. Itu lahjah. Dialek masing-masing lah. Kalau orang apa ni, TTDI ni makan. Kalau Kelantan makan, orang Terengganu makan. Itu di antara ya. Antara khilaf-khilaf ni antara satu sama lain, dia ada khilaf yang maknanya pendapat yang lebih berat ke, ataupun dia sama weight dia? Sama. Sama. Berdasarkan kepada orang yang menerima. Kata dia sama di kalangan para ulama, para a'immah qura' ni, ada yang belajar macam ni. Perkataan ni di sini dibaca dengan imalah, tapi di tempat lain tak baca imalah, sedangkan benda sama. So dia bukan khilaf macam hadis lah. Hadis kan ada pendapat macam fiqh ada pendapat yang khilaf yang lebih tepat lah, pendapat yang lebih tepat, Yang rajih dengan marjuh. Dalam qiraat dia Tak sama. Sebab tempatnya berbeza, orang yang menerima tu sama. Sebab semua tu semua daripada Nabi. Nabi baca pada Sayyidina Umar macam ni, Nabi baca pada Sayyidina Hisham macam ni, baca pada Sayyidina Ali macam ni. Sebab 7 bentuk bacaan. Dan Sayyidina Ali mengajar anak murid dia, tabi'in, apa yang dia ambil pada Rasulullah. Sayyidina Umar mengajar pada tabi'in apa yang dia ambil pada Rasulullah. Walaupun tak sama, tapi sumbernya sama. Tapi Sayyidina Umar tak boleh kata kepada Sayyidina Ali, bacaan kamu salah. Seperti mana Sayyidina Umar tak kata pada Hisham. Pada awal Sayyidina Umar kata Hisham, bacaan kamu salah. Tapi bila Hisham bawa pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, cuba baca Hisham. Dan hadis yang kita pernah tahu sebelum ni kan, Hisham pun baca. Dan surah Furqan tu baca. Rasulullah kata, Rasulullah iktiraf bacaan itu. Rasulullah kata, macam inilah diturunkan. Sayyidina Umar baca pula, Sayyidina Umar baca, macam inilah juga diturunkan. Maka Rasulullah mengiktiraf dua-dua itu tidak ada yang betul, tidak ada yang lebih betul. Ini macam yang Ustaz kata tadi, bukan rekaan yang berasaskan yang hadis Rasulullah yang tujuh bacaan, 7 jenis bacaan tadi kan. Tadi Ustaz cakap yang inilah 7 tadi. Yang ni pendapat yang paling merangkumi semua. Dia ada kata banyak pandangan yang kata 7 qiraat, 7 imam, 7 bahasa, 7 lahjah, 7 macam-macam 7 lagi. Tetapi pandangan yang meraihkan semua pandangan-pandangan tadi 7 ni. Sebab kalau kata 7 berlahjah, kita letak satu nombor 7 kat dia, perbezaan lahjah. Kalau kita kata perbezaan perkataan, kita letak satu, musanna ke jamak yang pertama. Jadi pandangan ni yang paling meraihkan semua, meraihkan semua pandangan-pandangan lain, yang disebut oleh Imam Al-Fadl Ar-Razi. Okey, kemudian ada yang kata, okey, sekarang ni yang mempelopori, yang mempromosi bacaan-bacaan ini adalah para a'immah. Para a'immah ini mereka terkenal kerana mereka ada murid. Mereka dikenali kerana mereka ada murid. Ramai lagi ulama-ulama lain yang membaca Quran ni, yang ada Quran masing-masing, tapi mereka tidak terpopular sebab mereka tidak ada murid yang merawikan bacaan mereka. Jadi di antara mereka-mereka yang alim zaman sahabat dahulu, zaman tabi'in dulu, ada 10 orang. Jadi pagi ni kita nak berkenalan dengan mereka lah. Kita berkenalan dulu. Yang pertamanya dengan biodata imam. Biodata imam. Mereka ini mereka ini menjadi tuan guru di tempat yang berbeza. Okay.
Salah satunya kita kata ada imam di Mekah, ada imam di Syam sebagai contoh. Ini saya bawa atlas ni. Ini antara tempat-tempat tersebarnya ilmu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in. Kan? Ilmu tu kita kata berpunca daripada Mekah ataupun Madinah. Kemudian tersebar, para sahabat buka negara-negara, pergi ke Iraq, pergi ke Syam. Dan di sana munculnya sekolah-sekolah tafsir, sekolah-sekolah hadis, sekolah-sekolah qiraat, kan? Sekolah-sekolah pemikiran. Jadi antaranya yang terkenal kalau di Syam ialah Ibnu Amir, Imam Ibnu Amir. Kalau di Madinah, Imam Nafi'. Kalau di Mekah, Imam Ibnu Kathir. Kalau di Iraq, di Basrah Iraq, Imam Abu Amr. Kalau di Kufah, dia ada 3 imam. Kufah ni ada ramai imam. Antara Imam Asim, Hamzah dan Kisai. Kan? Ya. Ibnu Kathir ini adalah tabi'in. Yang Imam Qira'an ni tabi'in. Ibnu Kathir yang kita belajar tafsir Ibnu Kathir itu adalah kurun yang ke-8, yang ke-9. Itu murid Ibnu Taimiyah. 8 kurun. Kurun. Ini Muhammad, ini Abdullah bin Kathir yang ni. Yang tu Ibnu Kathir juga, tapi Kathir lain. Itu sahibut tafsir. Yang ni sahibul qira'at. Basrah Abu Amr Al-Basri. Mereka ini tabi'in. Ataupun mereka ni tabi'in. Ataupun mungkin bawah sikit tabi'in. Zaman tu. Sebab itulah Imam Syafi'i mengiktiraf bacaan-bacaan ni. Dia kata tak ada imam yang terbaik daripada Imam Nafi', dia kata. Sebab dia hidup sempat dengan Imam Nafi'. Imam Darul Hijrah, dia iktiraf bacaan-bacaan ni. Sebab ada orang yang jadi tokoh dalam tafsir kan zaman ni. Siapa? Tabari ke? Muridnya Ibnu Umar Nafi'. Itu mau wallahu alam. Nanti kita tengok. Sebab Nafi' ni bukan seorang. Jadi zaman ni ada yang menjadi terkenal dengan sebab keahliannya bidang hadis. Ada yang menjadi terkenal bidang keahliannya bidang fiqh ataupun usul, ataupun macam-macam imam yang terkenal tapi macam imam kepada tuan-tuan guru pada Imam Bukhari kan. Terkenal juga tu. Tapi mereka tak terkenal macam mereka ni, sebab mereka ni ada pengkhususan masing-masing. Okay, pertama kita tengok Imam Nafi'. Siapakah Imam Nafi'? Di manakah Imam Nafi' ini bermula? Dan siapakah murid-muridnya? Sebab kita pergi kepada Madinah dululah. Imam Nafi' sebagai contoh. Nama Imam Nafi' ini adalah Abdurrahman bin Abi Nu'aim atau Abi Na'im. Dia ada 2 orang murid, namanya Qalun dan Warsh. Nanti kita tengok Qalun ni siapa, Warsh ni siapa. Kunyah Nafi' ni lah Abu Ruwaim ataupun Abul Hasan ataupun Abu Abdurrahman. Asalnya daripada Asbahan. Asbahan ni mana? Parsi kan? Parsi. Okey, tahun lahirnya, sebab zaman dulu kan para sahabat pergi buka Iraq, Iran dan sebagainya, bawa kan orang datang ke Madinah sebagainya. Tahun lahirnya dalam lingkungan 70 Hijrah. 70 Hijrah ni sebelum Imam Abu Hanifah kan. Mereka ni di kalangan tabi'in dah ni. Dia jadi sepak dengan sahabat lah. Dengan sahabat. Dan tahun wafatnya 169. Lebih kurang. Tahun 69 ni Imam Syafi'i baru lahir lah. 150 kan. Sifat-sifat peribadinya berkulit hitam, wajahnya mudah tersenyum, berakhlak mulia, suka bergurau senda, dan dia imam qiraat di Madinah. Dia pernah bertalaki dengan 70 imam tabi'in. Antaranya Abu Ja'far, Syaibah bin Nasah, Muslim bin Jundab, Yazid bin Ruman, Muhammad bin Muslim bin Shihab, Abdurrahman bin Hurmuz. Itu tuan-tuan gurunya. Antaranya mengambil sanad dengan Imam Nafi', ini anak murid dia lah,
Imam Malik bin Anas, Imam Abu Laith As-Sa'ad bin Sa'ad, Laith bin Sa'ad, Abu Amru bin A'la, Isa bin Wardan, Sulaiman bin Muslim bin Jammas. Di antara nama-nama yang menjadi perawi-perawi Imam Nafi'. Tetapi rawi yang masyhur yang meriwayatkan Imam Nafi' ialah 2 orang. Anak murid dia ramai, tapi yang terkenal, yang taat, yang setia, yang ke mana-mana dengan ni, yang sekaki dengan dia, kita kata, yang mengaji Qalun dan Warsh. Oleh kerana terdapat banyak perbezaan manhaj yang diriwayatkan daripada Imam Nafi', maka peneliti akan menjelaskan manhaj Qalun dan Warsh. Walaupun sama-sama belajar dengan Imam Nafi', tapi Qalun ni dia belajar, mungkin dia belajar siang, lain ajarannya. Yang ni belajar malam, lain ajarannya. Mana perbezaan? Sama-sama belajar satu kelas, tapi yang ni sesi lain, ni sesi lain. Yang ni Qalun sikit saja perbezaan, tapi Warsh banyak perbezaan. Itu yang pertama. Siapakah Qalun? Nama Imam Qalun. Pernah dengar Imam Qalun? Qalun ni bahasa apa Qalun? Qalun ini namanya Isa bin Wardan bin Isa bin Abdul Samad bin Umar bin Abdullah Al-Zarqi. Lahir tahun 120 dan wafat 220. Maksudnya ketika dia belajar dengan Imam Nafi' itu, Imam Nafi' itu di tengah-tengah kemuncak kemasyhuran lah. Gelaran Qalun, nasabnya anak tiri pada Imam Nafi'. Mak dia kahwin dengan Imam Nafi'. Ciri-cirinya mula bertalaki dengan Imam Nafi' ketika umurnya 30 tahun, selama 20 tahun dia bertalaki. Kemudian dia memilih kota Madinah Al-Munawwar sebagai tempat mengembangkan ilmunya. Dan antara sifat beliau, bacaannya sangat baik. Dia mampu berbahasa Rum dengan fasih, tidak pernah mendengar perkara-perkara maksiat, mendengar dan memperbetulkan bacaan Al-Quran yang salah dari qari yang sedang membaca Al-Quran. Dia tak pernah dengar benda-benda yang karut-karut, tapi kalau dengar Quran, dia akan kata, dia akan memperhati, ini salah. Dia boleh terus membetulkan. Ya, ada soalan. Nanti saya tengok balik, sebab dalam kitab tu panjang. Saya nak bawa letak nota-nota di sini. Nak pendek ya. Ni nota-nota ni dia kalau riwayat hidup dia ni bukan setengah page macam ni. Panjang. Tapi nak beri pengenalan tentang kelahiran dan kewafatan dan ciri-ciri dan sifat-sifat dia. Itu saja. Manhaj dia lagi panjang. Dalam buku yang kita bagi tu ada sedikit manhaj dia kan. Kan ada Qalun kan. Okey, seterusnya. Lain pada Qalun, dia ada seorang lagi rakan seperjuangan dia, namanya Warsh. Warsh ni bahasa apa? Orang tanya juga. Siapakah Warsh? Warsh ini namanya Uthman bin Sa'id bin Abdullah bin Amru bin Sulaiman bin Ibrahim. Tahun lahir 110 Hijrah dan tahun wafat 197 Hijrah. Pada zaman Khalifah Ma'mun. Dalam usianya 87 tahun di Mesir. Dia wafat di Mesir. Asal di Mesir. Dia asalnya daripada Qairawan di daerah Sa'idi di Mesir. Gelaran Warsh, orang tanya. Gelarannya yang diberikan oleh gurunya Imam Nafi' kerana kulitnya putih. Maksud Warsh ini satu yang dibuat daripada susu. Putih lah. Sifat-sifatnya seorang yang matang, biru kedua matanya, putih kulitnya, lincah pergerakannya, suka berjubah singkat, pakar bahasa Arab, memiliki suara merdu dan menyumbangkan ilmunya di Mesir. Gurunya, dia berguru dengan Imam Nafi' di Madinah. Dia ada cerita-cerita lain selain daripada tu. Macam mana dia boleh pergi Madinah sehingga dia boleh khatam. Untuk ramai ni tapi dia boleh khatam. Ada pengorbanan orang lain kepadanya. Tapi saya tak bawa ke sini cerita tu. Sehingga kata orang bagi peluang untuk dia talaki kan. Talaki ni mesti beratur panjang, itu turn, untuk giliran sebagainya. Tapi ada orang mengorbankan hak dia, beri pada dia. Macam kita lah nak beratur, nak kita talaki kan. Ini pukul 7.30 hingga pukul 8, 8.30 hingga pukul, ada masing-masing. Tapi dia kata tak apalah, saya ambil masa saya. Itu masa dia hanya 24 jam saja. Dan dia ada anak murid ramai, ada 100 orang. Jadi semua tu nak diberikan hak masing-masing. Ada di kalangan murid tu yang tanazul, yang memberikan hak pada orang lain. Dan kesan daripada itu, pengorbanan tu, lahirlah seorang imam.
Seterusnya imam di Mekah pula. Siapakah imam di Mekah? Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir ni perawinya ada dua orang, iaitu Bazzi dan Qumbul. Bazzi ni meriwayatkan bacaan Ibn Kathir melalui Ikrimah bin Sulaiman, melalui Ismail bin Abdullah Al-Qust, melalui Shibil bin Ubad dari Ibn Kathir. Manakala Qumbul meriwayatkan bacaan Ibn Kathir melalui Abil Hasan Ahmad Al-Qawwas, melalui Wahab bin Wadih, melalui Ismail bin Abdullah Al-Qus, melalui Shibil bin Ubad daripada Ibn Kathir. Dua sanad. Ya. Maksudnya bukan direct, melalui turuk, melalui aliran, melalui jalan. Okay, nama Ibn Kathir itu sendiri ialah Abdullah bin Kathir bin Amru bin Abdullah bin Zazan bin Fayrus bin Hurmus. Agaknya lahir asalnya daripada mana? Parsi juga. Hurmus ni. Lahir tahun 45 Hijrah di Mekah. Keturunan ayah dia lah. Tahun wafat dia 120 Hijrah di Mekah. Kunyahnya Abu Ma'bad. Sifat-sifatnya berbadan tegap dan tinggi, berkulit hitam manis, bermata biru, fasih dan pandai berkata-kata. Anak muridnya yang masyhur ialah Bazzi dan Qumbul. Banyak lagi ciri-ciri lain, pengalaman-pengalaman anak murid yang lain dia kongsikan, tapi saya tak bawa ke sini lah. Sebab ada 10 orang imam nak kita perkenalkan. Seterusnya imam, siapa dalam tu? Imam Bazzi kan? Bazzi ni Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim bin Nafi' bin Abi Bazzah. Lahir tahun 170 Hijrah di Mekah. Mana zaman siapa ni lahir ni? Zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad kan? Zaman-zaman tu. Wafat tahun 250 Hijrah. Ketika berusia 80 tahun di Mekah. Bazzi Abul Hasan kunyah dia. Sifat-sifatnya seorang yang terawal meriwayatkan qiraat Ibn Kathir, perawi Ibn Kathir yang termasyhur, perawi yang terbaik yang boleh dipercayai, perawi yang dhabit yang merangkumi ingatan dan penulisan, menjadi muazzin dan imam Masjidil Haram selama 40 tahun. Dia ada serakan seperjuangan juga yang belajar di Mekah bersama-sama dengan dia, meriwayatkan daripada Ibn Kathir, iaitu Qumbul. Siapakah Qumbul? Qumbul ni Muhammad bin Abdul Rahman bin Khalid bin Muhammad bin Sa'id Al-Makki. Lahir tahun 195 Hijrah. Wafat 291 dan berusia 96 tahun di Mekah. Nama kedua dia Abu Amru. Nama kunyahnya Qumbul. Seorang yang dhabit yang diyakini di dalam qiraat Ibn Kathir, terkenal dengan akhlak yang mulia, dan seorang bertakwa dan kuat dengan hukum agama. Sekarang ni Ustaz kata perawi. Adakah perawi itu direct, semesti direct, ataupun boleh mengambil daripada orang selepannya? Kalau kita tengok Ibn Kathir ni, dia wafat bila? 120 Hijrah. Kan? Kemudian dia lahir tahun 45 Hijrah. Kalau tak silap type sinilah. Tak silap type ni. Dan buku sama tak? Tahun lahir, tahun tak bawa, kena cari dalam buku lain lah, maklumat mana saja kan. Okey, kalau tak sirah dia tu dalam buku lain, ada kitab lain. Okey, kalau Ibn Kathir ni dia lahir 45, mati 120. Kalau Bazzi wafat lahir 170, tak sempat jumpa. Tahun wafat 250, sempat jumpa? Tak sempat jumpa. Qumbul lagilah 195 dan 291. Tetapi mereka ini melalui riwayat lain. Okey, tak ambil direct. Ambil daripada anak murid barulah dia. Melalui jalan yang sama dah, sanad yang sama dah. Sebab kita ni berguru ni tak semestinya berguru secara face to face. Yang ni berguru secara online. Kan? Yang online ni boleh kata, kalau kita kata saya ni anak murid kepada ustaz, tapi online lah. Kan? Dia tak sama dengan face to face yang boleh bersalam, yang boleh ustaz senyum pada dia, ustaz tanya khabar dia kan. Tak sama lah. Macam Uwais Al-Qarni yang sezaman dengan Nabi SAW, tapi ada muluqiyah, tidak ada pertemuan. Jadi level dia tu tak sama lah. Level tu tabi'in, bukan level sahabat. Tapi dia ni kira
pelajar perawi, dia panggil perawi, yang meriwayatkan daripada Imam Ibn Katsir. Ini kita baca dah sanad dia tadi kan. Sanad dia apa tadi sanad dia? Ini Bazzi ni meriwayatkan daripada Ibn Katsir melalui Ikrimah bin Sulaiman, melalui Ismail bin Abdullah bin Al-Qus, melalui Syibl bin Ubad daripada Ibn Katsir. 2-3 generasi, 2-3 layer situ. Okey, tanpa melengahkan masa. 10.45 berhenti kan? Okey. Imam yang ketiga, Imam Abu Amr. Imam Abu Amr perawinya adalah Duri dan Susi. Dua anak murid yang terkenal, Duri dan Susi. Duri dan Susi meriwayatkan bacaan daripada Abu Amr melalui perantaraan Yahya Al-Yazidi daripada Muhammad bin Yahya bin Abu Amr. Pun ada perantara juga, tak direct, ada murid dia. Tapi nama Abu Amr ini adalah Zabban bin Abul Ala Zadan bin Abul Ala bin Umar bin Imu Iryan bin Abdullah bin Husain. Lahir tahun 68 ataupun 70 di Mekah, tapi mengembara dan menetap dan meninggal di Kufah, Iraq 154 Hijrah. Gelarannya Ibnul Ala. Sifat kepribadiannya seorang yang dihormati di kalangan bangsa Arab, mendapat pujian daripada kebanyakan penyair di tanah Arab, pakar dalam bidang berkaitan Al-Quran, seorang yang benar dipercayai, amanah, zuhud dan alim dalam bidang agama, ulama besar dan beramal dengan ilmunya, jadi contoh pada masyarakat Arab dan zamannya dalam ilmu qiraat, nahwu dan fiqh. Biasanya orang yang tahu qiraat ni dia mesti pandai bahasa Arab. Seorang yang nahwi. Tetapi seorang yang nahwu tak semestinya pandai bahasa Arab. Orang pandai bahasa Arab tak semestinya pandai mengaji Quran. Orang mengaji Quran ni biasanya pandai bahasa Arab lah, tapi tak semestinya juga sekarang ni. Tapi kalau dulu nak jadi imam qiraat ni, dia kena nahwu, sebab basicnya pada nahwu. Dipercayai amanah, zuhud, alim dalam bidang agama, ulama besar yang beramal dengan ilmunya, jadi contoh dalam masyarakat Arab. Nahwu bidang terkenal bidang qiraat, nahwu, fiqh. Anak murid yang ramai antaranya ialah dua orang terkenal, iaitu Duri dan Susi. Duri ni siapa? Susi ni siapa? Nama yang baca bukan nama orang Mekah, orang Madinah ni, nama orang. Ialah zaman dulu yang jadi ustaz-ustaz yang terkenal bukan orang Arab. Yang buat kamus bahasa Arab bukan orang Arab. Kan? Yang ulama hadis bukan orang Arab. Orang Bukhara. Daripada Tirmizi, daripada Bukhari, daripada Samarkand, daripada Muslim. Kan? Bukan orang lahir Mekah. Kan lahir ke Mekah. Daripada Bukhari, jauh lumayan. Al-Farahidi. Daripada mana datang. Tapi buat sumbangan yang sangat besar, sampai hari ni kekal. Buat kamus, buat lisanul Arab, buat macam-macam kamus. Jadi mereka ini pun sama juga. Lepas Islam berkembang tu, mereka mengaji, mereka belajar kan. Macam sekarang orang Melayu pula jadi ulama, buat kamus. Orang Lubuk Merbau buat kamus Al-Marbawi ya, kita belajar bahasa Arab kan. Bukan orang Al-Falimbani, Al-Klantani, Al-Tu'na semua kan. Tapi ada sumbangan-sumbangan mereka lah. Okay. Duri ni siapa? Susi ni siapa? Saya pun dah kenal kan sebelum ni kan, dah pernah belajar kan, kelangan saya kan, tajwid dulu kan, ulum Quran pernah kan. Aku tak kenal pula saya ni Ad-Duri ke As-Susi. Okey, seterusnya Imam Duri ni Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Suhban bin Al-Ada bin Suhban Ad-Duri Al-Azdi Al-Baghdadi. Lahir 150 zaman Al-Mansur, masih lagi dalam khilafah Umayyah. Abu Amru Ad-Duri Al-Baghdad, asal Baghdad, seorang yang benar perawi terawal yang melakukan membukukan ilmu qiraat. Dikatakan dialah yang menulis mula-mula ilmu buku qiraat. Sentiasa menjadi tempat rujukan dalam kalangan masyarakat zamannya kerana ketinggian sanad serta ilmunya. Beliau seorang yang pakar dalam bidang hadis. Bukan qiraat sajalah. Seterusnya kawan sezaman dengannya Susi. Siapakah Susi? Saleh bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Janud, lahir 170 dan wafat 261. Mana zaman-zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Sifat peribadinya seorang yang dhabit, kuat ingatan, seorang yang dipercayai, hubungan yang sentiasa akrab dengan gurunya, yang paling tua di kalangan sahabatnya. Ialah kita tak kenal sebab kita tidak berbisnes secara direct dengan dia. Kita
kita kenal dengan Imam Syafi'i, sebab kita ada bisnes direct dengan mereka kan. Memang ni kita nak ambil cara nak sembahyang, nak apa, kita direct belajar. Tapi kita nak mengaji, kita mengaji dengan Hafs an Asim saja. Jadi kita tengok Hafs an Asim siapa? Lepas ni lah. Sebelum Hafs an Asim ni, ada lagi imam sebelum di Syam, di Syria, iaitu Imam Ibn Amir. Ibn Amir ini perawinya Hisham dan seorang lagi Ibn Zakwan. Hisham ni meriwayatkan bacaan Ibn Amir melalui perantaraan Iraq Al-Muqri, Yahya Az-Zamari daripada Ibn Amir. Mereka Ibn Zakwan pula meriwayatkan bacaan daripada Ibn Amir melalui perantaraan Ayyub At-Tamimi, Yahya Az-Zamari daripada Ibn Kathir. Mereka ni tak ambil direct, anak murid juga. Macam siapa? Anak murid kepada Imam Abu Hanifah lah, kan, Muhammad Syaibani dan Yusuf Ibn Abi Yusuf kan. Bukan dia ada perantara juga. Kemudian lahir tahun 21 Hijrah. Yang ni awal, dia orang awal. Kalau nak tahu kena cek balik lah, mungkin saya ada silap ke. Tapi kalau nak cek balik dalam kitab, salah taib ke. Tapi dia ni memang orang yang awal. Kalau peringkat macam ni seolah-olah dia ni zaman Sayyidina Umar ni, lahir zaman Sayyidina Umar. Tapi yang tu mengatakan pada 8 Hijrah. 8 Hijrah ni Sahabat. mungkin zaman Rasulullah lah, lahir. Cuma kita tak tahu sempat bertemu Rasulullah ataupun tidak. Rasulullah tahnik dia ke ataupun tidak. Dengan dia ni di Syam, di Damsyik. Kunyanya Abu Imran, keistimewaannya imam qiraat dalam masyarakat Syam, gubernur, qadhi dan imam di Damsyik, terbaik di kalangan imam muslimin, di kalangan tabi'in. Kalau dia lahir zaman Rasulullah pun, kalau dia tak bertemu, macamlah cerita dia seperti Uwais Al-Qarni, lahir tapi tak sempat bertemu. Kecuali kalau dia ditahnik Rasulullah ketika Hajatul Wada' dia datang juga, baby jumpa, dapat title sahabat lah. Tapi sebab dia ni title tabi'in lah. Anak muridnya Hisham dan Ibn Zakwan. Uwas kat Pakar ni tak kira sahabat lah. Sebab dia tak bertemu dengan Rasulullah, walaupun dia sezaman. Tapi dikira Nabi tahu kewujudan dia. Kewujudan dia dah tahu. Seperti An-Najasyi lah. An-Najasyi sezaman dengan Rasulullah. Rasulullah iktiraf solat pada dia, tapi dia tidak dipanggil darjat sahabat sebab tak bertemu. Walaupun dia yang menjadi wakil kahwinkan Rasulullah dengan Raihan, Ramlah binti Abu Sufyan. Okey, seterusnya anak muridnya nama Hisham Nabi Masrah. Hisham bin Umar. Okey, anak murid dia salah satu Hisham, kemudian Ibn Zakwan. Habis anak muridnya, boleh baca sendiri ya, notanya pendek saja. Yang banyak kita berinteraksinya sekarang ni ialah dengan Imam Asim. Siapa Imam Asim ini? Asim ni ialah Asim bin Abi Najud. Okey, kunyah Abu Bakar. Dia ada dua orang anak murid, Syu'bah bin Hafs. Belajar secara yang kita baca Quran hari ni, yang kita duk bertalaki sebenarnya adalah Hafs. Satu riwayat daripada banyak-banyak riwayat. Okay. Saya tak bacalah, mungkin saya akan bagi nota ni, saya akan baca sendiri. Kemudian siapakah anak muridnya? Syu'bah ni walaupun dia anak murid Hisham, anak murid Asim, kita tak pernah belajar riwayat Syu'bah kan. Kita hanya belajar riwayat Hafs. Siapakah Hafs? Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah, namanya Abu Umar, kunyah Abu Umar, lahirnya tahun 90 Hijrah, wafatnya 180. Berguru dengan Asim itu bapa tirinya dan juga pakar dalam ilmu qiraat. Di mana? Di Kufah. Asim bin Abi Najud. Muridnya ramai, antaranya Husain bin Muhammad Al-Maruzi, Amr bin As-Sabah, Abid bin Sabah, Hufadzah bin Yahya. Riwayat Hafs banyak digunakan sebagai bacaan harian di seluruh dunia. Kenapa? Mungkin kerana dia tidak banyak khilaf dan dia tidak banyak perbezaan
7 perbezaan yang ada tu tak banyak. Tetapi bagi orang yang belajar riwayat Warsh, dia kata Warsh lagi senang bagi dia. Kan? Tapi kerana kita ni baca memang diajar dengan riwayat Hafs, maka kita kata Hafs paling senang. Selain itu ada lagi imam lain di Kufah selain pada Imam Asim, iaitu Imam Hamzah. Imam Hamzah ni lagi menarik. Saya akan baca lagi maklumat tentang diri dia. Tentang Hamzah, dia ada 2 orang murid juga, iaitu Khalaf dan juga Khalad. Okay, 2 orang murid dia yang masyhur, 2 orang perawi yang masyhur. Kemudian ada lagi Imam Kisai. Imam Kisai ada 2 orang perawi dia, iaitu Abul Harith dan juga Abul Harith. Duri kisah. Tertinggal ke ni? Dia ada 2 anak murid dia, Abul Harith dan Duri Abu Haris dan terus pada rujukan. Tertinggal lah tu. Dan sebenarnya ada lagi 3 orang lagi imam yang untuk mencukupkan 10 qiraat. Jadi sebelum kita mengakhiri, saya ingin membaca surah Al-Fatihah, menggabungkan bacaan imam-imam ini sebagai contoh, sebagai penutup lah. Untuk ada soalan. Betul ke ada pendapat bacaan paling dekat dengan Rasulullah? Mohon pandangan doktor. Pendapat bacaan paling dekat dengan Rasulullah ada ke? Wallahu alam, semua ini datang daripada Rasulullah. Innal qiraat sunnatun muttaba'ah. Qiraat bacaan Quran ini dah semua sunnah yang diambil daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang mereka-reka bacaan itu. Sebab mereka datang dengan riwayat yang mutawatir. Tak ada nak kata orang ni reka. Dan semua tu kita tak ada nak kata yang ni paling dekat Rasulullah, yang ni paling jauh. Tak ada. Sebab itu daripada Rasulullah semua. 77 riwayat yang, sebab 77 tu adalah sama, cuma beza sikit saja. Sebagai contoh, saya bawa satu perbezaan dalam surah Al-Fatihah. Saya baca surah Al-Fatihah, itu kita tengok Rasulullah baca bacaan mana. Semuanya ni adalah bacaan Rasulullah, cuma ketika Rasulullah baca begini dan cuma ada taujihnya lah. Sebagai contoh saya baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus qiraat saja. Tajwid, kalau kita baca tajwid tu, ada yang baca 246 juga tu. Tapi saya ambil satu bacaan dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nampak ada beberapa perbezaan tu. Yang itu mewakili beberapa orang imam di situ. Saya tak boleh nak huraian lagi lah. Saya habiskan dulu. Kita bagi pendedahan. Mungkin huraian tu adalah manhaj dalam buku kita ni. Sambung. Auzubillahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 3 wajah situ kan? Makna sama aja, tapi sebutannya berbeza. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita kata mana satu yang betul dengan Rasulullah ni? Semua. Sebab dia masih lagi ittisalus sanad, dia masih lagi muwafaqah rasmul usmani, muwafaqah lughah arabiyah. Alaihim ke alaihum ke sama, sirat ke zirat ke sama, bahasa tetap maknanya jalan. Sirat pun jalan, zirat pun jalan, sirat pun jalan. Maliki Yaumiddin, raja. Maliki, penguasa. Sama lah raja tu, dia berkuasa. Sama, maksudnya sama. Cuma ada yang baca panjang, ada baca pendek, mengikut macam mana dia belajar, dia ambil. Dan mereka itu sangat amanah dalam mengambil dan menyampaikan. Dia ambil bacaan ni, dia sampaikan macam ni. Di kalangan para ulama. Jadi cukup setakat dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita dalam kuliah. Ada soalan lain? Sila. Bila off Zoom juga, so kami boleh set untuk next class. Okay. Yang 10 kiraat 10 qiraat, 10 imam. Dipanggil 10 imam. 10 imam yang masyhur atau yang mutawatir. Kita habis. Nama sama juga. Imam sama. Terus yang 3 tu Nanti pertemuan akan datang. Kita dah hurai, dah sebut dah tadi, cuma tak sempat nak habis. Ambil 7 dulu. Di awal tadi kita dah share dah. Ini antara yang kita nak bincangnya, antaranya sampai Abu Ja'far, Ya'qub, Khalaf. Yang okey, dalam nota saya bagi tadi kan. First page tadi. Kita akan bincang sampai 10, tapi kita tahu sampai 10. Tapi kita bincang sampai mana-mana yang sampai lah. Kita nak sebut sampai Imam Nafi', Ibn Katsir, Abu Amr, Imam Amir, Asim, Hamzah, Kisai, Abu Ja'far, Imam di Mekah, Abu Ja'far Imam di Madinah, bersama dengan Nafi', dengan Ya'qub dan juga Khalaf. Khalaf ni anak murid kepada Hamzah, dan dia juga menjadi imam. Okey, wallahu a'lam bis-shawab. Soalan tadi ada Ustaz sebutkan awal berkenaan dengan yang isu-isu tu, dan wajib yang Ustaz ada sebut pasal wajib, hukumnya wajib ke Ustaz? Yang pokok yang mengajar dan belajar itu. Itu adab-adab kan? Ada, yes. Jadi ada Ustaz sebut perkataan wajib. Jadi saya tulis wajib tak tadi. Okey, nak tahu apa yang menyatakan wajib itu? Okey, wajibnya di mana? Di sini tadi kan? Nombor 2 ke nombor 3? Wa yajibu ala kulli man qara'a atau aqra'a. Wajib kepada orang yang membaca, belajar ataupun yang membacakan, yang mengajar, ay yukhlisan niyyah lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan Allah. Okey, wajib. Wajib wala yatlub zalika gharadan min aghrad dunya. Tidak boleh menuntut ganjaran dunia. Yang tu lah yang untuk pelajaran, tidak bermain dan itu semua. Tu ada-ada. Dah. Ustaz boleh tutup juga lah untuk yang dalam Zoom. Okey, insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu bis-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.